Hamzah kritik Perdana Menteri gesa Menteri Keuangan dipecat. Ahmad Zahid mahu pembangunan di Sabah dan Sarawak harus dipergiat. Tindakan pembangkang keluar Dewan disindir sebagai perasan bijak. Bersatu bidas Zulkifli patut letak jawatan jika takut dikenakan tindakan. Kerajaan akui wanita mainkan peranan penting dalam memacu kemakmuran. Angkatan Muda Keadilan sambut baik usaha agenda reformasi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Madani. Bersama saya Asma Ismail dalam Netstep News edisi pagi 28 Februari 2024 bersamaan 18 Syakban 1445 Hijrah. Sebelum itu jangan lupa untuk subscribe YouTube Netstep TV dan follow Facebook Netstep Malaysia. Ketua Pembangkang Datuk Seri Hamzah Zainuddin dalam kritikan lantangnya menyeru Perdana Menteri untuk memecat Menteri Keuangan selepas kejatuhan nilai ringgit. Katanya, ketika Datuk Seri Anwar menjadi pembangkang, beliau juga telah lantang mengkritik Menteri Keuangan sebelum itu ketika nilai ringgit jatuh. Justru beliau juga perlu menggunapakai piawaian yang sama terhadap dirinya. Hamzah yang juga Setiausaha Agong Bersatu berkata demikian ketika sesi perbahasan titah diraja di Dewan Rakyat. Terdahulu ketika perbahasan di Dewan Rakyat pada tahun 2022, Datuk Seri Anwar lantang mengkritik Menteri Keuangan ketika itu yang tidak menunjukkan kebimbangan dengan kemerosotan nilai ringgit. Selain kenyataannya pada 4 Oktober 2022, Hamzah turut membacakan beberapa lagi petikan yang dikaitkan dengan Presiden PKR itu sebelum ini berkenaan kritikannya berkaitan prestasi ringgit. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi memaklumkan pembangunan di Sabah dan Sarawak harus dipergiat untuk merapatkan jurang serta mengurangkan ketidaksamaan sosioekonomi khususnya dalam kalangan bumiputera di kedua-dua negeri itu. Katanya, input dan dapatan Kongres Ekonomi Bumiputera KEB 2024 yang bakal berlangsung pada 29 Februari ini adalah penting dalam rangka serta membangunkan hala tuju komprehensif penduduk Bumiputera di Sabah dan Sarawak. Penekanan akan diberikan kepada mengoptimumkan peluang daripada kerjasama subserantau serta mempergiat pembangunan di Sabah dan Sarawak. Ahmad Zahid berkata usaha itu berupaya mengurangkan ketidakseimbangan antara wilayah dan negeri selain menggalakkan pertumbuhan yang lebih saksama serta meningkatkan kesejahteraan rakyat. Selain itu, kerajaan akan mempercepat pelaksanaan inisiatif pertumbuhan hijau termasuk di Sabah dan Sarawak dalam memacu pembangunan sosioekonomi serta kelestarian alam sekitar. Pelaksanaan inisiatif itu akan menyokong aspirasi ekonomi madani, memperkasa rakyat dalam meningkatkan kemampanan masyarakat serta mewujudkan pembangunan bandar dan luar bandar yang lebih seimbang. Tindakan Ahli Parlimen PN yang keluar Dewan Rakyat dibidas Timbalan Menteri Pelaburan, Perdagangan dan Industri. Liu Chin Tong menyifatkan alasan yang diberikan yang membantah semasa ucapan tahniah Perdana Menteri kepada Yang di-Pertuan Agong sebagai kurang munasabah. Kenyataan Parlimen itu bertujuan menjunjung kasih dan mengucapkan terima kasih kepada Yang di-Pertuan Agong yang sebelumnya serta menyambut Yang di-Pertuan Agong baru. Ia bagi memastikan kenyataan persidangan itu direkodkan khususnya kerana ia merupakan sidang Parlimen yang pertama sejak Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim memegang tampuk pemerintahan. Namun katanya, pembangkang yang merasakan diri sangat bijak telah membangkitkan isu remeh berhubung kenyataan Parlimen Perdana Menteri yang dikatakan sepatutnya dibuat waktu pagi dan bukannya waktu petang dan selepas itu membuat keputusan untuk keluar Dewan Rakyat secara beramai-ramai. Timbalan Setiausaha Agong DAP itu berharap pembangkang dapat meluangkan lebih banyak masa
dengan kerajaan untuk memulihkan ekonomi, meringankan beban sara hidup rakyat dan menjadikan Malaysia lebih baik. Bersatu bidas ahli Parlimen Tanjung Karang, Zulkifli Hanafi, kerana beliau sendiri yang takut ekoran parti itu akan meminda perlembagaan walaupun yakin tiada tindakan yang boleh diambil terhadapnya. Ketua Penerangan Razali Idris berkata, beliau seharusnya meletak jawatan sekiranya tidak mahu dikenakan tindakan undang-undang. Razali mengulas kenyataan Zulkifli, keputusan bersatu meminda perlembagaan bertujuan menakut-nakutkan wakil rakyatnya yang berkira-kira mengalih sokongan. Pada sidang media 25 Februari lalu, Zulkifli berkata, langkah bersatu itu seperti tindak balas kepada dakwaan kemungkinan ada lagi ahli parlimennya akan menyatakan sokongan terhadap Datuk Seri Anwar. Bagaimanapun, beliau yakin keputusan parti mahu meminda perlembagaan tidak terpakai kepadanya, termasuk 5 lagi ahli parlimen yang lain. Mengulas lanjut, Razali menafikan keputusan meminda perlembagaan sebagai usaha menakut-nakutkan ahli bersatu kerana ia tetap akan dilakukan pada Perhimpunan Agong Khas 2 Mac ini. Kerajaan mengakui bahawa pemerkasaan wanita memainkan peranan penting dalam memacu kemakmuran negara secara keseluruhan. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi berkata, di bawah kepimpinan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim, kerajaan komited meletakkan kepentingan pemerkasaan wanita dan kemajuan rakyat menerusi konsep Malaysia Madani. Beliau berkata konsep Malaysia Madani mewakili gandingan unik amalan tradisional Malaysia dan pendekatan inovatif untuk menangani isu yang muncul dan ketidakpastian diasaskan daripada prinsip menerima perubahan, mengambil maklum balas dari semua segmen masyarakat dalam memacu perubahan substantif untuk Malaysia yang lebih maju dan makmur. Katanya, apabila wanita diperkasakan, mereka bukan sahaja mengubah kehidupan sendiri tetapi kehidupan orang di sekeliling yang membuat kesan riak yang memanfaatkan seluruh komuniti dan negara. Beliau juga menggesa untuk merebut peluang melantangkan suara wanita, memperjuangkan hak mereka dan bekerjasama ke arah satu masa hadapan yang setiap wanita boleh berkembang maju dan memberi impak kepada dunia. Angkatan Muda Keadilan Malaysia AMK menyambut baik usaha konstruktif berkaitan agenda reformasi selaras dengan idealisme dan perjuangan parti. AMK dalam satu kenyataan memaklumkan langkah itu termasuk usaha gabungan pilihan raya bersih dan adil bersih serta semua pihak khususnya kumpulan masyarakat sivil yang konsisten mengangkat wacana reformasi menerusi mana-mana saluran. Malah AMK turut menyatakan keyakinan semua pihak sentiasa menghormati dan melindungi hak perlembagaan rakyat untuk berekspresi termasuk berhimpun secara aman dan bebas. Katanya, sebagai sayap Parti Pemuda Kerajaan Madani, AMK terbuka serta mengalu-alukan perbincangan yang konstruktif dengan semua pihak agar agenda reformasi itu dapat dijayakan sebaiknya. Sementara itu, AMK menyeru pihak bersih untuk tidak hanya terhenti setakat berhimpun untuk menuntut, sebaliknya bersedia menghulurkan tangan membantu kerajaan untuk mencapai pelaksanaan agenda reformasi. Sekian untuk edisi pagi ini. Ikuti perkembangan semasa isu-isu panas politik Malaysia setiap hari hanya di Nextstep News. Jangan lupa untuk follow Facebook Nextstep Malaysia dan subscribe YouTube Nextstep TV. Nextstep Malaysia menjangkau informasi mengorak inspirasi. Saya Asma Ismail. Assalamualaikum dan salam sejahtera.